Okay. So again, let me start again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good afternoon to all students. So this is Dynamics class BTD 1222. So according to my list, sepatutnya there are 29 students in this class. So you have finished with module 1 and module 2. So we are going to continue with module number 3. That is the planar kinetics, work and energy. Okay. So my name is Muhammad Hasnun Arif bin Hassan. You can call me Hasnun. Okay, I have been teaching in UMP for 5 years now. I joined UMP in 2016. Okay, 2016, right after I finished my study, I joined UMP as a senior lecturer lah. Okay, so okay, ni masalah macam mana saya nak tutup kamera. Saya tutup, hilang. Sekarang you nampak apa? Slide saja, sir. Okay, so saya boleh tukar-tukar macam ni lah. So sekarang ni nampak slide saja, tak ada muka saya kan? Tak ada. Kalau saya turn on, sekarang nampak macam mana? Nampak muka. Sekarang nampak balik muka saya? Alright, okay. So, okay, let me go to the slides. So basically, I have explained in the first class dulu that in dynamics, we are going to learn about rigid body dynamics. Okay, particle dynamics, most probably you have learned in diploma lah. Okay, so Dr. Hanafi dah cover module 1, which is planar kinematics. Okay, and also he has covered planar kinetics, force and acceleration, module 2. So basically, you have learned about, you nampak saya punya pointer tak? Dekat slide. Yes, sir. Nampak? Okay. Nampak. So, alright, okay. So, planar kinematics ni, you have learned about the motion of a body lah, of a rigid body. So, motion ni dia punya karakteristik dia banyak. Dia boleh jadi velocity, dia boleh jadi acceleration, dia boleh jadi angular velocity, dia boleh jadi angular acceleration. So, basically ada 4 parameters penting yang kita belajar ataupun yang you telah belajar dalam planar kinematics modul 1. Dan seterusnya kita masuk kepada planar kinetics. So apa beza dia? Kinematics tadi kita hanya tengok pada character of the motion, macam mana objek ataupun macam mana body tu bergerak. Tapi planar kinetics ni, setiap body yang bergerak mesti ada force yang menolak dia. So planar kinetics ni kita deal dengan force. So dia dah masuk parameter lain dah. So dia ada force dan juga ada character of motion tadilah, dalam bentuk velocity, dalam bentuk acceleration dan sebagainya. So force and acceleration module 2 ini yang you telah belajar dengan Dr. Hanafi basically cover Newton's second law of motion lah, F sama dengan ma. So sekarang kita akan cover, sekejap where is my pointer? Okay, sekarang kita akan cover work and energy. But before that, saya nak refresh sedikit you punya memory lah, apa yang you dah belajar dengan Dr. Hanafi untuk the first chapter ni. Sekejap, kenapa saya punya pointer ni selalu hilang? Okay. Okay, so kalau you masih ingat ada 3 jenis planar motion, betul tak? Dulu belajar dengan Dr. Hanafi, I think he has already told you that there are 3 types of planar motion. Yang pertama, translation. Translation ni macam you tengok dalam gambar ni lah. So objek ataupun body tu translate ataupun dia bergerak. Kalau ada 2 titik pada body tersebut, sepanjang pergerakan tu dia punya distance antara 2 ni sama, remains the same. So itu maksud dia translation. Okay, siapa boleh bagi tahu saya
jenis motion yang kedua. Apa jenis motion yang kedua yang ada? Jenis motion yang kedua. Rotation ya sir. Rotation, correct. So yang kedua kita ada rotation about satu axis yang fix. So kalau you tengok dekat sini ada axis yang fix ni. Sekejap kenapa pointer tak keluar? Okay, sekarang keluar kan? Okay. So ada satu axis yang fix di sini. So objek ni pusing sekeliling ataupun pusing pada axis tersebut. Jadi ini kita panggil sebagai rotation about a fixed axis. Okay, rotation about a fixed axis. So yang ketiga, siapa ingat yang ketiga apa? Planar motion. Jenis planar motion, apa namanya? Dia combination of translation dan juga rotation. Kita panggil sebagai apa? General plane motion. Yes, kita panggil sebagai general plane motion. Okay, general plane motion dia sekejap. Saya tutup balik kamera saya. Okay, so general plane motion ini dia melibatkan pergerakan translation dan juga rotation, kedua-duanya sekali. So ini kita panggil sebagai general plane motion. Okay. Now let's look at this. Okay, kalau you tengok pergerakan ini sekejap saya letak macam ni, nampak macam mana? Okay, ni boleh lah kot. Okay. So let's say you have something like this. Okay, boleh you identify motion yang ada dekat sini? Can anybody tell me? Okay, let me see. Kita pergi ke sini dulu, yang belakang sekali, yang bergerak ni, kiri, kanan, kiri. Okay, apa motion yang berlaku dekat sini? Daripada tiga jenis motion tadi. Translation. Translation, betul. Okay, correct. Yang ni translation. Okay. Now let's see what is happening dekat sini. Okay, nampak titik yang biru ni? Saya follow dengan pointer saya. Okay, ini apa motion dia? Rotation. Rotation, betul. So rotation, axis dia pada titik ni yang tidak bergerak ni. Yang saya letak saya punya pointer ni, ini dia punya rotation punya axis. Sama juga dengan disk ni, yang you nampak bulat ni, dia pun berlaku rotation juga. Okay, sekarang kita tengok rod yang tengah-tengah ni, yang straight ni. Yang ni apa? Di bawah, kemudian dia naik atas. Apa motion yang berlaku pada dia? Adakah dia rotation? General plane. General plane. Ataupun dia general plane motion? General plane. Okey, sebenarnya salah. Sebab kalau you tengok di sini, dia sebenarnya dia tak rotate pun. Tengok dia kekal parallel. Sepanjang pergerakan dia kekal macam ni. Cuma dia turun, pusing macam tu. So ini kita panggil sebagai translation juga. Tapi dia bukannya rectilinear translation, dia curvilinear translation. Dia translate tapi dalam bentuk curve translation dia. So last kali kita tengok pada yang ni, batang yang ni. Dia ada dua. Satu tadi kita dah bagi tahu hujung ni dia translate kiri kanan. Point yang satu lagi dekat sini dia pusing, rotate. So yang ini kita panggil sebagai general plane motion. Dia ada dua jenis motion yang berlaku dekat situ lah. Okay, so kalau kita tengok balik di sini, kita boleh nampak. Yang pertama sini depan ni ialah rectilinear translation. Okay. Yang di sini rotation about fixed axis. This tadi pun rotation about fixed axis. Yang ini, batang ini ialah curvilinear translation. Dia translate tapi dalam bentuk curve. Dia translate dalam bentuk curve. Dan yang ni sebab dia combine. So satu titik di sini translate, satu titik di sini rotation. Jadi ada kedua-dua motion dalam satu dalam satu body tu. So dia menjadi general plane motion. Okay, so ni sekadar nak refresh balik you punya memori apa yang you dah belajar lah sebelum kita masuk kepada topik yang sebenarnya kita nak cerita hari ni. Okay, so sekarang ni kita lihat balik kepada rotation about fixed axis. So ini rotation dia rotate, fixed axis dia berada di sini yang warna biru. Okay, so kalau saya lukis dia punya velocity, okay, boleh nampak tak? Ada tak dulu you belajar velocity is always tangent to the path? Pernah dengar tak ayat ni?
Ada tak pernah diberitahu velocity is always tangent to the path? Ada? Ada. Okay. So maksud dia kalau you tengok dekat sini, velocity punya vektor ni yang warna merah, dia sentiasa tangent kepada path yang biru ni. Nampak? So sepanjang pergerakan dia tangent kepada path yang biru. So yang warna merah ni ialah velocity punya vektor lah. Okay. Lepas tu kita tengok velocity vector ni semakin dekat dengan center point dia, semakin pendek velocity vector tu. Kenapa macam tu? Ada siapa boleh bagi tahu saya kenapa semakin dekat dengan center point dia, semakin pendek velocity vector? Maksudnya semakin kecil velocity vector. Why? Why is that so? Sebab radius dia berkurang. Betul. Yes. Apa ni formula untuk kita calculate velocity untuk rotation ni? V sama dengan omega darab R. Remember, omega tu ialah angular velocity kali dengan R. So lagi jauh R, lagi jauh radius daripada center point tu, bermaksud lagi besarlah velocity, because V sama dengan omega times R. Okay, so itu dia punya inilah. Okay, now kita tengok kepada rotation punya function tadilah. Okay, so if you look at point A, center of rotation is O. If you look at point A, ini biru ni ialah the path of motion. Okay, A ni akan bergerak mengelilingi O in a circular path like this. So velocity vector of A disebabkan rotation ini counterclockwise, okay, in that direction counterclockwise. So velocity vector will be pointing this way, which is tangent to the circular path dekat sini. Okay, ada circular path warna biru, velocity vector dia ialah tangent kepada path ini. Okay, and then kita ada the formula tadi, V sama dengan omega times R, ataupun dalam bentuk vector kita tulis macam ni lah. VA ataupun velocity of point A is equal to omega OA, omega O ke A ni, cross product RA/O. Okay, RA/O ni yang mana? Yang ni. RA/O ialah dia punya radius daripada center point O ke point A lah. Center point O ke point A. Okay. And then kita ada juga formula untuk acceleration. Okay, formula untuk acceleration dia panjang sikit. AA is equal to alpha OA cross product RA/O minus omega square, omega OA square times RA/O. Okay, ni sekadar untuk you revise balik lah, untuk kita ingat balik apa yang telah belajar dalam kinematics. Okay, so ada dua acceleration. You dah belajar sebelum ni. I suppose Dr. Hanafi has already told you about this. Ada tangential acceleration. Okay, bila dia tangent kepada circular path ni, dia panggil sebagai AT, which is tangential acceleration. And then ada satu lagi acceleration pointing to the center point O, which is called as normal acceleration, AN. Okay, so AT is tangential acceleration, AN is normal acceleration. Okay, and then untuk modul 1 ataupun chapter 1 ni, point yang penting you perlu ingat ialah clockwise rotation, clockwise this way is negative, counterclockwise is always positive. Okay, kita pakai inilah untuk menentukan mana satu positif, mana satu negatif. Bila dia lawan arah jam, dia ialah positif. Okay, kalau dia mengikut arah jam, dia negatif lah. Okay. Okay, and then masih ingat tentang instantaneous center of zero velocity, IC. Ada ingat tak berkenaan IC ni? Ada siapa-siapa ingat tentang IC? Apa maksud dia? Anyone remember about IC? Okay, untuk IC ni ialah kita guna apabila motion itu dalam general plane motion. Okay, dalam general plane motion. Okay, mari kita tengok velocity of point B. Kalau kita refer dari point A sebagai reference point. So kita ada RB/A, iaitu the distance from B, distance of point B from A.
And then kita ada formula ataupun equation untuk kita calculate VB, velocity of B. VB is equal to VA plus omega cross RB slash A. Yang ini formula untuk general plane motion untuk kita calculate velocity of point B. Okey, katakan VA ni sama dengan kosong. Katakan at an instant, pada satu masa kita dapat tahu VA ni sama dengan kosong. So apa jadi kepada equation yang di atas ini? So equation di atas ini, apabila VA sama dengan kosong, dia tinggal VB sama dengan omega cross R B slash A. So this should look familiar to you lah. V equals to omega R ni ialah equation untuk rotation yang kita dah tengok tadi. So bagi general plane motion punya case, if we can find satu titik yang mana velocity titik itu ialah kosong, so kita boleh reduce complexity of the calculation, di mana kita boleh buang reference point ni, VA ni, sebab dia kosong, dia jadi equation sama macam rotation. So VB ni ke arah inilah, tangent to the path ataupun 90 degrees kepada RB slash A ini. Okay, so kalau kita ada point C, kalau kita ada point D, semua kita refer kepada A. So equation untuk kita calculate all these velocities akan jadi simple, akan jadi simpler sebabkan kita tahu VA sama dengan kosong. So ini maksud instantaneous center of zero velocity. Seolah-olah body ini ataupun objek ini is making a pure rotation, sedangkan dia sebenarnya sedang bergerak dalam general plane motion, combine translation dan juga rotation. Tapi kalau kita boleh cari satu titik yang mana dia velocity dia kosong, kita seolah-olah boleh andaikan pada masa tersebut the whole body is rotating about point tadi, point yang velocity kosong tadi. So ini kita panggil instantaneous center of zero velocity. Tapi ada soalan, kenapa instantaneous? Instantaneous ni maksud dia pada masa itu sahaja. Kerana zero velocity ni hanya berlaku pada masa tu je. Kalau kita, objek tersebut ataupun the body tu dah bergerak ke tempat lain, mungkin velocity pada point tu bukan lagi kosong, dia dah ada value. Okay? Okay. So ini saya harap you dah faham lah. Saya cuma nak revise sedikit sebelum kita masuk kepada topik yang work and energy. So macam mana nak cari instantaneous center of zero velocity ni? Ada 3 cara. Okay, ini pun saya harap you dah belajar dengan Dr. Hanafi. Yang pertama, kalau kita ada 2 point pada body tu, VA dan VB, kita tahu direction dia, kita tahu dia punya direction. So what we can do is kita draw satu line perpendicular to velocity ni ataupun 90 darjah kepada velocity A. Kita draw satu lagi line 90 darjah kepada velocity B, dan kita akan jumpa dia punya intersection point, point yang dia dia bertemu each other, line ni. So point intersection point itu ialah titik IC. Maksudnya titik ni lah di mana velocity sama dengan kosong. Okay, itu satu method yang pertama. Method yang kedua ialah apabila direction velocity itu sama, direction dia sama, tapi dia punya magnitude ataupun dia punya panjang dia tak sama. So kita ada VA dan VB, VA pendek sikit, VB lebih panjang. So macam mana kita nak buat untuk dapat location of IC? Kita draw satu line 90 darjah kepada kedua-dua velocity ini, and then kita draw satu lagi line menghubungkan arrow depan setiap velocity ini. Dia punya arrow yang paling depan sekali, dan kita akan jumpa titik pertemuan antara dua line yang kita lukis tadi. So inilah location of IC. Okay, so most important for you to know is that the location of IC itu tidak semestinya berada pada body tersebut. It can be outside of the body. Like what you see here lah. Ni body ni, yang ini ataupun objek ni ialah yang warna hijau itu, tapi titik IC berada di luar. Sebab titik IC ni ialah satu titik andaian je. Titik kita panggil titik yang bukan titik yang
physical lah. It's imaginary. It's an imaginary point. Okay, IC is an imaginary point. Okay, so yang ini kita boleh tulis sebagai RAIC daripada IC ke A, dan daripada IC ke B kita boleh tulis sebagai RBIC. Okay, and the last one ialah direction velocity tu berlawanan. Tapi dia parallel to each other, dia sama parallel tapi dia berlawanan, in opposite direction. So sama juga kita lukis satu 90 degrees line perpendicular dan kita sambungkan hujung arrow A dan juga hujung arrow B. So kita akan jumpa titik intersection itu, itulah point IC untuk method ketiga. So ada 3 method untuk kita cari IC, tapi the most frequently used ialah method yang nombor 1. Method yang pertama ialah yang frequently used. So you kena tahu arah velocity and then kita tinggal draw 90 degrees line kepada kedua-dua velocity itu, kita cari intersection point, dekat situlah location of IC. Okay, so apabila kita dah tahu location of IC, kita boleh guna formula ni lah, V divided by R ni sama dengan omega. Ni datang daripada formula ataupun equation yang sama yang saya tunjuk tadi lah, V is equal to omega R. So when you know the location of IC, you can use VA/IC divided by RA/IC sama dengan omega, ataupun kalau VB/IC also we do the same. Okay, so ini berkenaan instantaneous center of zero velocity ataupun IC. Okay, itu perkara yang saya nak recap dalam modul 1. Now we go into module number 2, which is planar kinetics, force and acceleration. So you have learned this with Dr. Hanafi also, which you have used the Newton's second law of motion. Okay, Newton's second law of motion ni cakap apa? Dia bagi tahu F ataupun the total force is equal to M kali A, the mass of the object multiplied with the acceleration. Okay, F equals to M times A. So kita boleh tulis dalam 2 axis because most of the problem that we cover in dynamics is only 2-dimensional. So kita boleh tulis the equation in x axis. Okay, sum of fx is equal to magx, sum of fy is equal to magy. Ini untuk case translation. Dan kalau ada rotation berlaku, kita perlu calculate the moment. Okay, ini moment. Total moment about center of gravity G sama dengan IG alpha. Okay, IG alpha. So IG ni apa? IG ialah mass moment of inertia. Okay, so I hope you know about all of this. Kesemua ini kita panggil sebagai equations of motion. Okay, F sama dengan MA, mg sama dengan IG alpha is known as the equations of motion. Okay. Ada apa-apa soalan? Ini sekadar nak ingat semula apa yang you dah belajar lah. Sepatutnya you dah tahu all this lah. Tapi kalau in case you ada apa-apa soalan, boleh tanya, saya cuba jawab. Do you have any question? Ada sih. Okay, ada? Tak ada? Okay, so kalau tak ada, saya teruskan. Okay, tadi kita dah bagi tahu tentang mass moment of inertia. IG ni, mass moment of inertia. Kita perlukan value of IG ni untuk calculate lah, untuk calculate calculate using this equation. So mass moment of inertia ni ada dua cara. Yang pertama ialah kalau dia homogeneous solid, you boleh refer kepada formula yang ada dalam yang telah disediakan dalam buku-buku teks dan sebagainya lah. So if normally dalam dynamics ni we will provide this formula lah at the back of the question paper. So kalau diperlukan untuk you menggunakan formula ini untuk calculate mass moment of inertia, contohnya sphere ke ataupun circular disk ke contohnya,
So you have to refer to this table here. Boleh tengok dia punya macam mana nak calculate. Dia ada formula dia. Okay, ini cara yang pertama, refer to the table if the object given is listed in this. Semua ni ada 8 objek. So kalau objek yang diberi tu ialah homogeneous solid macam yang ada dalam ni, so you can use these equations to calculate the mass moment of inertia. Kalau tak ada, ataupun kalau objek itu bukan homogeneous solid, contohnya objek yang macam apa saya bagi contoh, katakanlah let's say this calculator for example. So it's non homogeneous solid, dia tak ada dalam table tadi. So most probably kalau objek tu ialah non homogeneous, the radius of gyration will be given. Okay, radius of gyration ni yang inilah, dia kita tulis sebagai K. So normally kita tulis sebagai kg. Okay, radius of gyration about center of gravity, kg. Okay, so macam mana nak calculate the mass moment of inertia using radius of gyration? I ni mass moment of inertia lah, Ig. Kalau about center of gravity tu is written by Ig, sama dengan mass m kali k square. K tu k radius of gyration lah, kg square. Okay. So satu lagi juga, dalam mass moment of inertia, one of the things that you have to know also is the parallel axis theorem. Okay, saya rasa you dah belajar juga tentang ini. Parallel axis theorem ni dalam formula tadi dia beri untuk calculate mass moment of inertia pada axis Z, contohnya pada axis Z. Tapi sekarang kita nak tahu pada axis yang tepi sini, Z prime katakan. So macam mana kita nak calculate? Kita boleh guna parallel axis theorem macam ni. So I untuk Z prime dekat hujung ni sama dengan Ig. Mula-mula kita kena calculate Ig dulu based on the formula tadi dalam table. Calculate Ig and then plus dengan md square. M ni ialah mass lah. D ni ialah distance between this axis ke to this axis. So distance antara Z ke Z prime dalam contoh ni lah. So that in this case the distance is R here. The radius is the distance of D, the distance D. So this is parallel axis theorem which should be used to calculate mass moment of inertia about axis other than center of gravity. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? No sir. Okay. Dan apa yang saya nak recap seterusnya, okay, sebelum kita masuk work and energy ialah rotation, force and acceleration, rotation. You dah belajar juga tentang ni. Okay, nampak ni rotation, ada satu titik fix point yang kita fixkan objek itu. So objek tu pusing about titik itulah. Okay, so kita akan gunakan in this case normal and tangential axis. Bukan lagi kita guna x and y axis. Okay, x and y axis kita tak guna untuk rotation. So ini formula dia. Fn sama dengan magn. Okay, dan you telah belajar juga an ini sama dengan omega square times r. So that's why dia jadi m kali omega square times r. At pula ataupun agt ialah alpha times r. So daripada sini dia jadi m kali alpha times r. This is for tangential punya axis lah. And then kita tengok mass moment of moment kat sini, dia calculate about O, bukan G. Center of gravity G of objek ini berada di sini. Tapi dia calculate about the center of rotation. Dia calculate about O. Paling mudah untuk kita calculate ialah about O. Okay, so dia jadi bila moment about O, dia jadi IO, dia bukan lagi jadi IG. So macam mana kita nak dapat IO ni? Kita guna parallel axis theorem tadilah. Okay, macam mana nak dapat IO? Guna parallel axis theorem. IO sama dengan IG tambah MD square. D ni apa? D ini distance between G to O. Okay, distance between G to O. Kalau you tengok kat sini, depan ni IO,
sini IG. So D ialah distance daripada O ke G. Okay. So ini saya ulang lagi berkenaan parallel axis theorem. Sebab ini penting. Nanti kita masuk work and energy, kita masih akan guna pakai parallel axis theorem, masih ada menggunakan mass moment of inertia. Okay. Dan seterusnya ialah untuk general plane motion. General plane motion ni sama sahaja equation dia. Cuma dia ada case di mana ada contohnya macam tayar, for example, wheel is rolling on a surface. Rolling on a surface yang mana surface tu tiada friction. Normally dia akan cakap rolling apa saya tak ingat term dia. Rolling without slipping. Rolling without slipping. Dia tak slip. Slip tu dia macam bergesel lah. So kalau dia roll smoothly without slipping, maksud dia roll di atas apa nama dia surface yang tiada friction lah. So in this case, rolling without slipping, titik contact point di antara wheel dengan tu ialah IC. Dia sama dengan IC. Apa maksud IC? Maksud dia dekat sini velocity pada titik bawah ni sama dengan kosong. Okay. So in that case, dia sama macam MO tadilah yang belakang tadi. MO tadi macam seolah-olah dia rotate pada sini, pada IC ni, rotation pada sini sebab titik ni kosong, velocity dia kosong. Maksud dia macam center point, center of rotation. So kita boleh tukar mg sama dengan ig alpha ni kepada mic. So kita calculate pada titik IC ni, lebih mudah calculation dia, sama dengan iic times alpha. So datang kat sini pula, macam mana nak calculate iic ni? Balik kepada parallel axis theorem tadi. iic sama dengan ig plus md square. D itu apa? D ialah distance daripada IC ke G. G ialah titik tengah ni lah, center of gravity. Okay. Okay, so itu sahaja perkara yang saya nak recap daripada apa yang you dah belajar dalam kelas yang lepas. So now let's go to what we are going to cover in chapter 3 ataupun in module 3, which is work and energy. So sekarang kita berada di bawah planar kinetics. Okay, planar kinetics. So di bawah planar kinetics ni, modul 2 you dah belajar force and acceleration. You akan belajar dengan saya work and energy modul 3 and also impulse and momentum modul 4. This one we will cover in a few weeks. Okay, so today under work and energy there is kinetic energy, there is work ataupun work done, okay. There is principle of work and energy, and finally the conservation of energy. So hari ini kita akan cuba cover dua topik. Yang pertama which is kinetic energy and also work. Okay, kinetic energy T, simbol untuk kinetic energy is T, and simbol untuk work done is U. Okay, T dan U. So dua ni kita akan belajar pada hari ini. Okay. Let's look at kinetic energy. Apa yang you faham tentang kinetic energy? Bila masa akan wujud kinetic energy? Anyone? When there's motion, sir. Yes, exactly. Kinetic energy is the energy an object has because of its motion. Apabila objek tu bergerak je, dia akan ada kinetic energy. Okay, itu important fact ataupun fakta penting yang you perlu tahulah. Apabila objek tu bergerak akan ada kinetic energy. That is why kita belajar tentang ini dalam dynamics, because dynamic is about object in motion. Okay, objek yang bergerak. Okay, macam mana you calculate kinetic energy? Ada siapa-siapa ingat tak you dulu belajar dalam physics macam mana calculate kinetic energy? What is the formula? Kinetic energy sama dengan apa? 1/2? Tak ingat? MV, sir. Yes, mv square. Okay. Kinetic energy dulu dalam
physics kita dah belajar kinetic energy T, kita pakai simbol T untuk dynamics ini. T sama dengan 1/2 mv square ataupun Vg ni menunjukkan velocity of the center of gravity lah, Vg. So half mv square ialah the kinetic energy yang you belajar dulu. Tapi sebenarnya ini ialah untuk translation sahaja. Kenapa you belajar ni dulu waktu physics? Because in physics you learn about particle, satu titik je, you learn about satu titik. Whereas dalam at degree level, what you are currently learning, we are referring to a body, satu badan, satu body. It's not a titik, tapi it's a whole body yang comprises of many points. Dalam body tu ada banyak titik. So kita boleh tengok translational kinetic energy, which is 1/2 mv square, dan juga kita ada satu lagi rotational kinetic energy, iaitu 1/2 ig omega square. Okay, so dia sebenarnya dia satu pasangan lah ni. Kalau translation ialah mass, rotation akan jadi mass moment of inertia, ig. Kalau translation ialah v, rotation ialah omega, which is the angular velocity. Yang sini linear velocity. Okay, so kita ada dua formula untuk kita calculate kinetic energy bergantung kepada jenis motion. So sebab itu balik kepada yang slide pertama tadi saya tunjuk, berapa jenis motion kita ada untuk rigid body. We have 3 types of motion. So yang pertama, kalau body itu mengalami translation sahaja, for translation only, contoh macam dalam gambar ini, so to calculate the kinetic energy, you hanya gunakan translational sahajalah, 1/2 mv square, kalau dia translation only. In the case of rotation about fixed axis, okay, bila rotation, dia dah kena guna dua-dua sebab dia ada translation dan dia ada juga rotation. So dia jadi 1/2 mv square tambah 1/2 ig omega square. Okay, ini rotation. Okay, tapi ada cara yang lebih mudah untuk kita calculate rotation punya kinetic energy, iaitu kita tak payah refer pada center of gravity G. G ni dekat sini. Tapi kita nak refer pada mana? Untuk paling mudah, kita nak refer pada mana? Sama macam saya tunjuk tadi dalam slide yang rotation tadi. Instead of kita refer pada center of gravity G, kita refer pada center of rotation O. Bila kita refer pada center of rotation, dia secara automatik dia jadi tinggal satu saja. Dia jadi rotation sahaja. Translation ni jadi tak ada. So, dia jadi T sama dengan 1/2 IO omega square. Tapi kena ingat dekat sinilah, IO ni tak sama dengan IG. Macam mana nak calculate IO? Balik kepada tadi, iaitu parallel axis theorem. Okay, parallel axis theorem ni dekat sinilah kita nak kira IO. IO sama dengan IG plus MD square. D ni apa? D ni ialah distance daripada O ke G lah. Distance daripada O ke G. Okay, so that is why saya cuba recap balik some of the important things that you have learned in Module 1 and Module 2 sebab you akan guna balik dalam Module 3. Okay. And the last type of motion, which is general plane motion, dia cover kedua-duanya lah, of course, sebab dia ada translation dan dia ada rotation. So ada kedua-duanya sama dengan rotation ni. Tapi remember tadi yang saya tunjuk, kalau general plane motion ni melibatkan wheel, contohnya yang bergerak without slipping, iaitu pada surface yang tiada friction. So we can use 1/2 IIC omega square sahaja untuk calculate kinetic energy bagi case general plane motion. So macam mana nak calculate IIC ni? Balik kepada parallel axis theorem balik. Okay, parallel axis theorem, IIC sama dengan
Ig plus md square. Okay. Ada apa-apa soalan setakat ni? About kinetic energy. Do you have any question? Okay, so kalau tak ada soalan, okay, sebelum tu, unit for kinetic energy ialah joule. Okay, unit dia ialah joule, J, simbol kita gunakan J, joule. Dan disebabkan dia ada square kat sini, dia ada square kat sini, dia akan always positive. Okay, you tak akan ada kinetic energy yang negatif. Dia tak logik kinetic energy negatif. So semua kinetic energy has to be positive. Okay. Alright. So kalau tak ada soalan, kita akan teruskan dengan sedikit tutorial. Okay. So please take out your pen and paper. I want you to try to calculate some kinetic energies daripada objek yang saya tunjuk kat sini lah. Okay. So let's look at this object. 100 kg, satu disk macam ni ataupun wheel ke whatever yang berbentuk bulat macam ni, and dia rotate dengan ada angular velocity omega 3 rad per second. Okay, so what is the kinetic energy of this object? Sekarang ini, pada masa ini, berapa kinetic energy dia? How do you want to calculate this? First, we need to decide whether we have yang mana satu kita nak guna, translational kinetic energy ataupun rotational kinetic energy. Which one do you think? Rotational, sir. Rotational, exactly. Okay, so rotational kerana dia tak bergerak pun. The disk is static in that position. Dia tak bergerak kiri kanan, so tak ada translation. Dia hanya rotate sahaja about this center. This center O ke center G ke samalah ni. Okay, dia rotate about this center. Okay, so bila kita tengok rotational punya equation, 1/2 Ig omega square. Omega you dah ada, 3 rad per second is given already. What you need is Ig. Okay, so in this case, kita perlu go back to this. Okay, dalam 8 objek ini, yang mana represent the disk tadi? Which one do you think? This one kan? Thin circular disk, right? It's a thin circular disk. Okay, and then you tengok, dia pusing tadi pada mana? Dia pada axis yang ni. Axis yang pass through the center. Yang tengah ini, which is axis Z. So kita refer kepada IZZ, iaitu 1/2 mr square. Okay, 1/2 mr square. Okay, so bila kita patah balik kepada soalan tadi, let me see here. Okay. Okay, cuma R ni saya rasa saya lupa bagi. R dia ialah what is R here? 1/2 mr square is R is 2. Okay, R is 2. R is equal to 2 meters. So please tambah dalam you punya paper lah yang you calculate tu. So kita refer kepada rotation 1/2 Ig omega square. So 1/2 ada di depan ini. Yang ini ialah omega square. Sekejap saya tukar saya punya pointer kepada pen. Okay. This is 1/2 kat depan. This one refer to here, the omega. Okay, refer to omega. This one refer to the Ig tadi. This is Ig. Okay, Ig tadi kita dah tengok dalam this one is 1/2 mr square. 1/2 mr square. So going back to this 1/2 mr square, 1/2 m ialah 100. 100 kg, 100 is m here. Okay. R is 2. Okay, so ni saya lupa tulis. This is 2 meter. 2 meter. Sorry for the bad writing. Okay. So dapatlah the kinetic energy 1/2 darab the Ig, which is 1/2 mr square darab dengan omega square. So you have 900 joule as the kinetic energy of this disk. Okay. Ada soalan about this? Okay, let's look at another example. Okay,
sekarang ni we would like to calculate the kinetic energy of this thing, of this rod. Okay, sekarang ni dekat mana center of gravity dia? Center of gravity must be somewhere dekat sini lah, kat tengah ni. Okay, kat tengah ni. Panjang total rod ni 6 meter. So dekat sini mesti 3 meter lah. Sini mesti 1 meter. 1 meter to here. Okay, so 2 meter, 1 meter, 3 meter. Dekat sini pun 3 meter lah ke sini. So this will be the center of gravity. So, macam mana kita nak calculate the kinetic energy? Dalam case ni dia akan melibatkan kedua-duanya. In this case, velocity V ni, okay, kalau kita nak calculate translation, kita perlu ada velocity V. Velocity V ni dalam arah mana? Siapa boleh tunjuk? Ke atas ke bawah? Ke bawah Ustaz? Ke bawah, because dia rotate dia ke clockwise, ke bawah. Jadi velocity dia akan pergi ke bawah straight macam ni. This will be the velocity V lah ni. Okay, this is V. V of center of gravity. This is G Ini point G kat sini. Alright. So kita gunakan 1/2 mv square plus 1/2 ig omega square. So ini yang pertama, 1/2 mv square. Okay. So you nampak 1/2 darab m 100 darab v square. So macam mana v square kita nak calculate? Dia tak bagi velocity. Macam mana kita nak calculate? V sama dengan apa? Tadi kita dah bagi tahu. V sama dengan omega darab R kan? Yes. V sama dengan omega darab R. So omega ialah 2. Kat sini nampak ni. 2 ni ialah omega. R ialah distance dari G ke sini. Yang inilah 1 meter. Distance dari G ke titik rotation dia. Titik rotation pada O ni. Macam mana? 1 meter tu. 1 meter tu ialah total panjang dia 6 meter. So separuh daripada center of gravity ni mesti separuh. Titik tengah. Titik tengah mesti 3 meter lah. Total panjang ni 6 meter kan. 4 dengan 2. So ini separuh 3. This is 3 meter. So ini separuh lagi ke sini. 3 meter. Boleh faham? Boleh. Alright. So yang ini ialah translational. Yang ini datang daripada sini. So yang bahagian belakang ini ialah dia datang dari mana? Dia datang dari sini, rotational. Okay. So kita ada 1/2 and then mana datang ni? 1/12 kali 100 kali 6 square ni kita balik kepada this one. Dia ialah slender rod ni. Okay, slender rod. So slender rod ni dia pusing ikut mana? Dia pusing ikut ni. X prime ni. Ini dia punya titik dia. So dia bukan ikut X prime, dia ikut ni. X dengan Y ni. So kita pilih yang ni. 1/12 ml square. Okay, dia punya pusingan dia pada X axis ini. 1/12 ml square. So bila kita balik ke soalan ini, sebab itu kita ada 1/12 kali M iaitu 100 kali L square. L ialah panjang total. Panjang total rod itu which is 6 meter lah. 4 meter tambah 2 meter, 6 meter. So 1/12 ml square kita dapat IG and then 2 ni ialah 2 rad lah. 2 rad per second which is omega square. So kita dapat 800 joule. Okay. Ada tak cara yang lebih mudah untuk calculate ni? Yang kita tunjuk ni kita calculate about center of gravity. Nampak tak? Kita kira about center of gravity. Ni about G lah. Ini kita calculate about G, center of gravity. Okay. Since this is rotation punya problem, kita boleh calculate about O. About center of rotation. About center of rotation. So saya tunjukkan sikit macam mana. Saya erase dulu. Okay.
So kalau kita nak calculate about O rotation, yang ini akan jadi IO. Yang ini akan jadi IO alpha. Okay, dia akan jadi 1/2 IO omega square. Sama macam yang saya tunjuk dekat sini. 1/2 IO omega square dekat sini 1/2 IO omega square. Okay. So dalam case ni 1/2 ni kat depan ni lah 1/2. Yang ni belakang ni ialah omega square. So yang tengah ni apa? Yang tengah ni ialah IO. Macam mana dapat nak calculate IO? Kita guna parallel axis theorem. IO sama dengan IG plus MD square. Sorry saya tulis dengan tangan dengan mouse ni buruk sikit lah. IG plus MD square. MD square. Okay. So kita tengok ini square. Okay. So kita tengok 1/12 times 100 times 6 ni ialah MG ni lah. IG yang dia dah calculate kat sini. So ini ialah IG. Dia datang daripada sini lah, IG. Yang ni M, 100 ni M. D ni apa? D ni ialah distance daripada titik tengah G, center point G kita kat sini. Center point G kita kat sini ke center of rotation O. Ini center of rotation. So distance dia 1 meter lah macam yang saya tunjuk tadi. Daripada titik tengah ke titik O tadi ialah 1 meter. So that's why dia dapat 1 meter dekat sini. Okay. So dekat sini pentingnya you kena recap balik yang apa yang dah belajar berkenaan parallel axis theorem. So sebab kita akan pakai kat sini. So by using this, calculation akan jadi lebih simple dan you still akan dapat jawapan yang sama which is 800 joule. Okay. Ada apa-apa soalan? No, sir. No. Clear? Yeah. Okay. So video lecture ini yang saya record ni saya akan share dalam Kalam dan juga saya akan letak dalam WhatsApp group nanti. So if you have any question later, you can ask me in the WhatsApp group. I will try my best untuk answer whatever questions that you have lah. Okay, let's look at this. In problem ini pula. Calculate kinetic energy again. Okay, kita ada radius 2 meter, berat disk ialah 100 kg, no slipping. Nampak? Okay, no slipping. So kita tahu bila no slipping, bawah ni ialah IC. Bawah ni ialah IC. Okay, bila no slipping sama macam yang saya dah tunjuk tadi, bawah ni ialah IC. Titik IC. Okay. So how do you calculate this? Boleh you try? Boleh try calculate and then give me your answer and nanti kita tengok sama tak dengan jawapan yang saya ada dalam slide ni. Can you please try to calculate? Okay, So sir. ini case ini sama dengan yang tadi sebelum ni kita tengok. Sama ada you boleh guna kedua-duanya bila you calculate about G. G ni dekat tengah sini lah. This is point G lah. Center of gravity is always in the middle. Okay. So kalau you calculate about center of gravity, you kena include kedua-duanya. Translational kinetic energy and rotational kinetic energy. Kalau calculate about G. Kalau you calculate about IC point ini, you hanya perlu rotational kinetic energy sahaja dan gantikan IG ni dengan IC. So dia jadi T sama dengan 1/2 IIC omega square. Okay. Ada yang dah dapat jawapan? Yang ni tadi kalau kita refer kepada mass moment of inertia dia ialah 1/2 mr square. Dia punya formula 1/2 mr square untuk kita calculate. So dia punya IG, saya tulis kat sini, IG is 1/2 mr square. Okay. Ada yang dah dapat jawapan? Anyone? Have you got an answer for this? Ada yang dah dapat 1200 joule?
Tengah box sir. Okay. So sama macam tadi, yang first term yang depan ni refer kepada translational kinetic energy. Second term yang belakang ini refer kepada rotational kinetic energy. Yang ini refer kepada translational kinetic energy. Okay. So ini straightforward lah. 1/2 100 V. Okay, V ni tricky sikit sebab kita tak diberi value V. So basically V ni akan pointing ke sini. This is V. This is V Okay, so V ni kerana V ni tidak diberi, kita kena gunakan V sama dengan omega R lah. Omega ialah 2, R ialah 2. So that's why dia guna 2 darab 2 kat sini. 2 darab 2. 2 darab 2 square. V is omega times R. So 2 kali 2 ni ialah V lah. V sama dengan omega R. This is omega times R. V. Okay. So ini yang pertama refer kepada translational kinetic energy. Yang kedua dia refer kepada 1/2 Ig omega square. So ini Ig lah yang tengah ini. This one refer kepada Ig here. Okay, refer kepada Ig. 1/2 M R square. Okay, ni saya dah tulis Ig punya formula. Dapat sama. Dapat sama Okay. So satu lagi cara ialah dengan kita replace kita guna rotation ataupun kita guna IC sahaja. So let me erase this. Okay. Okay, satu lagi cara ialah kita guna rotation sahaja. So dia jadi 1/2 IIC omega square. Okay, so in that case sama macam tadi. Yang ini ialah IIC. IIC sama dengan parallel axis theorem tadilah. This one is IG plus MD square. Ini IG. Okay. Plus ini M. Ini plus M. And here is D square. So D here is the distance from G to IC, which is sama dengan the radius lah. Okay, D here is the distance from G to IC. Okay. Ada apa-apa soalan tentang yang ni? Sir, Yes, ada. boleh terangkan sikit lagi tak yang IG tu? Yang IG, okay. Yang mana satu? Maksud saya dia berat dengan apa ya? Dua tu. Mass ya? Yang mana yang mana satu? Yang untuk IC. IIC maksud you? Aha. Okay, IIC ni ialah menggunakan parallel axis theorem lah sebab dalam dalam sini kita tengok pada point G. Okay, point G ni dekat sini. Ni Z, nampak axis Z ni pass through point G. So ini formula untuk kita calculate mass moment of inertia bagi axis yang passing through center of gravity. Okay, 1/2 mr square. Bila kita pergi ke problem kita yang tadi, yang ni, axis passing through center of gravity ni yang dekat sini. Tapi kita sekarang ni nak tengok axis yang pass through bawah ni. Nampak? Kalau saya lukis satu axis kat sini lah. Macam ni. Nampak? Dia ada satu line passing through titik bawah. Iaitu bukan titik center of gravity. So, kerana kita nak calculate mass moment of inertia pada titik lain selain daripada center of gravity, kita kena guna parallel axis theorem. Parallel axis theorem kata apa? I untuk mana-mana point yang selain daripada center of gravity sama dengan IG tambah MD square. So IG ni nak dapat daripada mana? Dapat daripada tadilah, daripada sini. Ini semua ni ialah untuk IG. Ini semua untuk IG.
IG. Okay, saya tulis ni untuk IG. Okay, so di sini kita tak nak IG, dekat sini kita nak IIC. IIC, which is titik lain. Titik lain. So kita kena guna parallel axis theorem ini, iaitu IG tambah MD square. M ini mass lah. M ini ialah mass. Okay, dia dah bagi tadi 100 mass dia. Ni mass. Okay. D ni ialah titik antara titik baru yang kita nak dengan titik center of gravity. So kalau saya balik kepada contoh tadi, okay, jarak antara titik baru iaitu IC ni yang kita nak dengan titik center of gravity ialah 2 meter ni lah jarak dia. So that's why kita guna formula yang di bawah ini. IG tambah MD square. IG ni mana datang? IG ni datang daripada sinilah ni, formula yang kita dah dapat daripada table tadi. So 1/2 mr square yang ini. Ni 1/2 mr square. Tambah MD square, M 100, D ialah 2 meter ni square. Boleh faham ke? Boleh sir. Boleh eh? Boleh. Okay. Alright. Okay, so ini penting lah. Banyak you akan gunakan parallel axis theorem dalam calculation untuk cari kinetic energy. So very important, kalau you masih blur, tak ingat, you go back and baca balik tentang parallel axis theorem dan cuba jawab balik lah. Nanti saya akan share juga slide ini dalam kalam. So you go back, tengok balik contoh-contoh yang saya bagi ni, cuba calculate sendiri and compare jawapan dengan jawapan-jawapan yang saya dah bagi ni lah. Okay, ni very important, ni basic, sebab lepas ni kita akan masuk kepada principle of work and energy tu, memang you akan gunakan kinetic energy. So kalau you tak faham yang ni, dia akan jadi you tak boleh buat yang seterusnya lah. So very important untuk you understand. Okay, sekarang ni kita cuba yang next pula. Saya erase dulu. Okay, let's look at this. Okay, siapa boleh bagi tahu saya paling mudah untuk kita solve ni, kita guna yang mana satu? What is the formula? Paling mudah. IO. Sorry? Pakai IO Pakai IO, correct. Kalau you nampak rotation je, kita terus gunakan IO sebab dia paling mudah. So kalau IO, kita tak payah tengok dah yang translational ni, tak payah follow terus yang ni, terus ambil rotational, dia akan jadi 1/2 IO omega square. Okay, IO ni lah nak cari guna parallel axis theorem. IO sama dengan IG tambah MD square. Okay, cuba calculate IO dulu. Kita nak tengok berapa dapat kalau calculate IO. Tapi sebelum calculate IO, you kena tahu IG untuk ini. Okay, IG sebenarnya saya bagi tahu you lah. Ni mungkin perkara benda yang you perlu ingatlah, senang. Kalau you nampak rod je, untuk rod IG dia akan jadi IG untuk rod IG, saya tulis untuk rod, you tulis dalam nota you juga, sama dengan 1/12 kali M kali L square. L ni panjang rod. Okay, so tak payah refer kepada formula tadi. Memang inilah formula yang you kena guna kalau melibatkan rod. So 1/12 ml square, ini IG dia. So dalam case ni L dia 3 meter. So dia 1/12 kali 100 kali 3 meter square kali 3 square. So itu ialah dia punya IG. Tapi belum dapat IO lagi. Untuk dapat IO, IG yang dah kira ni kena tambah dengan mass M tambah dengan D square. Okay, saya nak tanya kat sini, apa value D ni dalam case ni, dalam rod ni? Siapa boleh bagi tahu saya what is the value of D? D, sir. Sorry? The distance, right, sir? The distance D. 0.5. 1.5 1.5, exactly. Sebab yang kita calculate ni point G. G berada di titik tengah, iaitu dekat sini. This is point G kan. Okay, so daripada G ke O, ini ialah D. D ialah daripada G ke O, which is separuh lah, separuh daripada
panjang rod ni. So this is D. Okay, this is D. So ini nampak you dah mula faham lah tu. Okay, so D ialah distance daripada center of gravity ke titik baru yang kita nak calculate moment of inertia ni, iaitu O lah. Sekarang ni kita nak IO. So D is distance from G to O. Jadi dia 1.5. So okay, so dah dapat tu settle lah, sebab angular velocity dah diberi 2 rad per second. Okay, so ini yang method pertama ni dia guna dua-dua, which is little bit complicated punya calculation, tapi kita boleh guna yang lebih simple, which is this one, yang apa, IO omega square ni, terus akan dapat jawapan yang sama. Okay, tengok 1/2, yang ini ialah IG. This is IG yang saya dah tunjuk kat sini, 1/12 ml square. Yang ini ialah this one, md square. Okay, so total semua ni ialah apa sebenarnya? This is IO lah, IO. Okay, menggunakan parallel axis theorem. Alright. Ada apa-apa soalan? No sir. Jelas Okay, so kalau clear, ada lagi dua example, nanti saya upload slide ni, so you refer lah. Saya nak masuk terus kepada work done. Okay, saya nak masuk kepada work done. Okay, apa maksud work done? Tadi kita dah belajar kinetic energy, sekarang kita nak belajar work done. Okay, kinetic energy tadi kita dah tahu ada dua formula, translation 1/2 mv square, rotation 1/2 ig omega square. Dan ada certain case kalau rotation kita boleh pakai 1/2 io omega square. Kalau dia rolling without slipping, disk dan sebagainya, kita boleh guna 1/2 iic omega square, sama dengan rotation tadi. Okay, itu kinetic energy. Very important, kita akan guna dalam kelas yang akan datang. So sekarang ni kita nak fokus pada work done. Nanti kita akan combine kinetic energy dengan work done ni sebagai dia panggil principle of work and energy. So sekarang saya introducekan work done. What is work done by a force? Okay, mari kita baca. A force, sekejap saya tukar. Okay, ni a force F will do work on a particle ataupun on a body lah, only when the body undergoes displacement in the direction of the force. Okay, cuba baca dengan teliti ayat ni dan cuba fahamkan. Force akan buat kerja, akan buat work bila dia berlaku displacement, dia bergerak dalam direction yang sama dengan force yang diberi. Okay, ada satu kotak dekat sini. Okay, mari kita cuba lukis free body diagram kotak ni. Free body diagram tu apa? Free body diagram tu kita senaraikan semua force luaran yang bertindak pada objek tersebut. Okay, so dalam case ni dia ada weight ke bawah. Weight ni mg lah, weight. Bila dia ada contact dengan ground, dia akan ada normal force. Saya tulis kat sini sebagai NA, normal force. Lepas tu ada satu force F yang tolak apa nama ni, kotak ni, menyebabkan dia bergerak. Okay, menyebabkan dia bergerak. Okay, so sekarang ni basically ada 3 force yang bertindak pada kotak ni. Alright, so saya nak tanya you, force mana daripada 3 ini yang melakukan work, yang melakukan kerja, yang ada work done? 3 ada work done ke? 2 sahaja ada work done ke? 1 sahaja ada work done ke? Ataupun tak ada langsung yang buat kerja? Boleh bagi tahu saya based on definisi work done yang saya telah nyatakan dekat atas ni. Boleh tak siapa-siapa bagi tahu force apa yang melakukan kerja dalam kes ni? Sorry? Only one. Only one. Which one? Which one yang buat work? F. F. Okay. Mg dengan Na ada buat work tak? Tak.
Kenapa? Sebab tak bergerak. Sebab So, Yeah. dia tak ada dia. Lari dengan force. Exactly. mg dengan na dia bertindak pada y axis. Tapi objek tidak bergerak atas bawah. Objek hanya bergerak kiri kanan. Jadi in this case, force yang melakukan kerja hanyalah F sahaja. Force F yang tolak kotak tu. So macam mana kita nak calculate work done by force ni? So kat sini work done by force kita tulis sebagai UF lah. UF sama dengan force tadi, F ni darab dengan distance. Berapa jauh dia tolak kotak tu. Dia tolak ialah objek ni. So UF sama dengan F kali delta S ataupun distance lah. Delta S ni ialah distance daripada titik mula sampai titik akhir. Alright. So mg dengan na tidak melakukan kerja sebab tak ada perubahan ataupun tak ada pergerakan dalam y axis. Okay, good. Itu work done yang pertama daripada force. Okay, unit untuk work juga sama dengan kinetic energy iaitu joule. Okay, sama dengan kinetic energy. Okay, sekarang ni kita tengok kalau force itu variable. Tadi force tu tetap, force F tu daripada awal sampai habis katalah F sama dengan 100 Newton, awal 100, habis pun 100. Kalau yang variable force ni, maksudnya sepanjang dia bergerak tu force dia berubah mungkin mengikut masa, mungkin mengikut jarak dia bergerak. Okay, so kalau berubah, contoh macam ni, dia berubah. Okay. Kalau vary, kita kena buat integration. Tapi jarang soalan ada melibatkan variable force ini. Okay, so ini sekadar saya nak tunjuk for your information sahajalah. Okay. So dalam case ni, kalau you tengok force F ni bertindak pada angle. Okay, pada angle. So kalau saya lukis dengan pen, so bila force F ni bertindak pada angle, kita boleh pecahkan force ini kepada dua komponen lah. Satu komponen sini F cos theta, satu lagi komponen sini. Komponen sini apa kita nak tulis sebagai apa ni? F darab apa sini? F darab, kalau bawah ni F cos theta, Sin. yes, atas ni F sin theta. F kali sin theta, pandai. F sin theta. Okay, F sin theta. So samalah dengan sini pun, bila dia sampai sini kita boleh pecah kepada dua juga. Okay, kita boleh pecah kepada dua, F sin theta. Okay. Okay. So saya nak tanya soalan, kenapa dekat sini F cos theta sahaja yang ditulis? Mana pergi F sin theta? Why F sin theta is not considered? Sebab force tu bila kat X axis kan. Exactly. Yes. So sekarang ni you dah faham lah. You dah faham maksud work done. Sebab objek ni dia tidak bergerak atas bawah. Walaupun dia melalui satu jalan yang curve, dia hanya force yang bertindak displacement dia hanya pada F cos theta punya arah sahaja. So that's why F sin theta is not considered sebab kita tak ada pergerakan atas bawah. Okay, good. Alright. Okay, sekarang ada lagi. Tadi kita work done by constant force yang constant. Lepas tu kalau force tu berubah-ubah akan ada buat integration sikit, tapi itu jarang berlaku. Sekarang kita nak tengok work done by a weight. Okay, ada satu objek, contohnya kita release satu objek daripada atas, dia jatuh ke bawah. Dia jatuh, gedebuk bawah macam tu. Okay. Macam mana kita nak calculate work done? Ada tak work done by weight dalam case ni? No, sir. Ha? Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada, sir. Ada ke tak ada? Cuba tengok pergerakan dia. Pergerakan dia sama arah dengan weight punya Ada force. sebab dia pergi bawah. Dia ada. Dia ada. Bila dia melibatkan naik turun bawah, dia ada work done by weight sebab dia bertindak pada arah yang sama. Dia berturun ke bawah. Okay, dia turun ke bawah. So kita nak kena tahu ialah delta Y ni, berapa banyak dia turun, berapa jarak daripada permulaan sampai dia turun. Okay, so macam mana nak calculate work done by weight ni? Simple sahaja. Weight ni ataupun mg lah, yang ni W ni sama dengan mg.
Okay, ni sama dengan mg, saya tuliskan dekat sini. Darab dengan delta y. Sama macam tadi lah, tadi force darab dengan distance. Yang ni weight darab dengan distance. Cuma awak kena hati-hati, dia ada simbol negatif depan ni. Dia ada simbol negatif. Okey, kenapa ada simbol negatif? Sebab kalau partikel tu turun bawah, delta y ni akan jadi negatif juga. Delta y jadi negatif. So, negatif dekat depan, jumpa negatif, dia akan jadi positif. So, kalau objek tu turun bawah, UW akan jadi positif. Okay, kenapa delta Y ni negatif kalau partikel turun bawah? Sebab kita define axis kita kan macam ni kan. Ini X, positif ke kanan. Ini Y, positif ke atas. So bila pergerakan tu ke bawah melawan daripada arah axis Y tu, dia jadi negatif lah. Delta Y jadi negatif apabila pergerakan tu ke bawah. Kalau partikel tu naik atas, delta Y akan jadi positif lah. Delta Y akan jadi positif, so menyebabkan UW jadi negatif sebab dia ada negatif kat depan ni. Boleh faham? Okay. Alright, so itu sahaja work of weight. Seterusnya kita pergi ke spring. Spring ni ada kompleks sikit, dia tak susah tapi ada banyak kemungkinan untuk you buat silap. So saya harap you pay attention lah untuk work done by spring. Okay, work done by spring ni berlaku apabila spring ni di compress ataupun di stretch, kita tarik dia. Kalau dalam keadaan sekarang ni, keadaan asal spring tu, spring force dia kosong lah, tak ada spring force. Apabila spring kita compress, kita tekan spring tu, dia akan ada spring force iaitu negatif K kali S1. K ni ialah spring constant. Semua spring akan ada spring constant. Okay, K ni spring constant. Dia tak sama dengan radius of gyration tadi. So you jangan confuse lah. Sebab tu radius of gyration dia normally kita tulis sebagai kg. Ada g kecil kat bawah. Yang tu menunjukkan radius of gyration. K dekat sini untuk spring ialah spring constant nama dia. Okay. Okay. So kalau stretch pula, dia pun sama, dia negatif K darab S2. So ada S1 dengan S2 kat sini. Okay, mari kita tengok. Apa formula dia untuk calculate work done by spring, sama dengan dia ada negatif juga kat depan ni. Negatif 1/2. K ni constant, spring constant. Ni constant, spring constant. Dia akan diberilah dalam soalan, dia akan diberi. Okay, saya tulis ni hudoh sikit, you tulis elok-elok lah. Spring constant. Alright. Spring constant. Okay. 1/2 kali spring constant kali S2 square tolak S1 square. Okay, S2, S1 ni apa? Okay. Bila spring tu kita mampatkan, kita compress dia, jarak ini yang ramai orang buat silap. Jarak ni bukan S1. S1 ni ialah panjang selepas kena kompres. Lepas tu kita ada panjang asal. Ni panjang asal yang di sini ni panjang asal spring sebelum kompres. So apa S1 ni? Apa S1 ni sebenarnya? S1 ialah panjang asal tolak panjang selepas kompres. Yang di depan ni sebenarnya S1. Okay. S2 pula ialah kalau spring ni kita stretch, kalau spring di stretch, S2 ni ialah panjang stretch tu tolak dengan panjang spring asal. So dia sebenarnya S2 ni yang ni. Okay. So ini ialah perubahan panjang ni lah. S2 tolak S1. Okay. Okay. So secara summary-nya lah, a body will do work when it undergoes displacement in the direction of force. Tadi kita dah tengok work of a force UF sama dengan F kali S. Kita dah tengok work of weight, kalau ada perubahan turun bawah dia ialah UW sama dengan negatif W times delta Y. Work of spring ni, okay, work of spring kalau ada compression ataupun stretch, kita gunakan ini. Okay, ini boleh tulis macam ni, boleh keluarkan 1/2K tu kat luar macam saya tulis tadi pun boleh. So dia sama ada 1/2 K S2 square tolak 1/2
ks1 square ataupun keluar negatif 1/2 k darab dalam kurungan s2 square tolak s1 square pun boleh. Okay, sama saja. Dan yang akhir sekali dia ada satu lagi. Kalau ada momen bertindak, kalau ada momen bertindak pada objek itu, kita ada work done by couple moment ataupun moment itulah dia panggil sebagai couple moment. So dia ada UM. Kadang-kadang dalam soalan dia bagi ada moment 100 Newton meter bertindak pada objek tu. So M ni 100 Newton meter. Lepas tu disebabkan momen tu objek telah bergerak sebagai contoh objek telah bergerak 90 darjah katakan. So 90 darjah ni dekat sini lah, delta 2 tolak delta 1 ni mungkin daripada 0 ke 90 degrees. Tapi you have to convert this angle 90 degrees ini kepada radian untuk calculate UM ni. Itu sahaja yang kena hati-hati dekat situ lah. Dia punya angle ni tidak boleh kita darab dengan 90 darjah, 90 degree tu tak boleh. Kita kena convert kepada radian. Okay, so 90 degree sama dengan pi per 2 radian. So pi bahagi dengan 2 radian. Macam itulah. Okay. So ada apa-apa soalan tentang work done? Sebelum kita tengok beberapa contoh, a few example, and then kita boleh tamatkan kelas pada hari ni lah. Any question on work done? Yes? Boleh ke explain balik pasal macam mana boleh ada work done untuk couple moment tu? Work done untuk couple moment. Macam mana benda tu boleh berlaku? Yang lain ni semua faham? Faham. Okey, saya rasa ada contoh dalam apa tu? Dalam kita punya dalam slide ni. Kalau tak silap saya lah, kalau tak ada contoh nanti saya bawa contoh dalam next class sebab lebih mudah kita explain bila kita tengok contoh. Boleh? Okey, boleh. Boleh ya? Okey. So let's look at contoh calculation dulu. Okey. Sebenarnya soalan ni dah masuk kepada subtopik yang selepas ni yang saya nak cover, tapi kita hanya nak calculate work done dulu. So kita baca soalan. 50 kg wheel is subjected to a force of 50 Newton. So wheel ni 50 kg. Okay, so you tengok sekarang ni wheel ni bukan bentuk yang homogeneous solid. So kalau kita patah balik kepada gambar ini, dalam ni tak ada pun gambar wheel macam mana dalam soalan tadi. So dia bukan objek yang ada formula dalam ni. Dalam kes objek yang tidak ada formula macam ni, you boleh nampak terus dia bagi radius of gyration. Okay, KO. Kadang-kadang dia bagi KO sebab titik tengah ni dia tulis sebagai O. Kalau titik tengah dia tulis sebagai G, dia bagi KG. So ini kita kena tahulah. Okay, so bila you tengok, oh ini bentuk yang bukan normal punya bentuk. Jadi dia akan bagi radius of gyration. Kat mana nak guna radius of gyration ni? Bila kita nak calculate mass moment of inertia. Penting untuk you tahu. Okay. Okay. So kita baca balik. 50 kg wheel subjected to a force 50 Newton. Force 50 Newton ni dalam arah yang sengit lah, bukan arah straight. The wheel starts from rest, roll without slipping. Ni pun penting, roll without slipping. Apa yang you tahu apabila you baca pernyataan yang dia kata roll without slipping? Apa yang you terus dapat daripada sini? Tak ingat? Tadi kita dah tengok. Yes, yang IC. So bila dia kata roll without slipping, kita terus tahu titik bawah ni, titik yang yang bersentuhan antara wheel dan juga ground tu ialah IC. Kat sini IC. Yang ni kat mana nak guna ni? Yang ini nak guna bila kita nak calculate kinetic energy tadi. Tapi dalam contoh ni saya just nak tunjuk macam mana calculate work done lah. Tapi nanti kita akan gabungkan kinetic energy dengan work done tu untuk calculate sebenarnya dia nak suruh kita determine angular velocity. Yang ni kita akan tengok nanti macam mana nak cari angular velocity. Right? Okay. So dia kata wheel starts from rest, roll without slipping, determine angular velocity after it has rotated 10 revolution. So maksudnya wheel tu 10 kali pusingan. Dia dah pusing 10 kali pusingan.
dia nak tahu berapa angular velocity, tapi kita tak nak kira angular velocity, kita nak kira work done dulu. Okay, sebelum kita start kira work done, kita kena lukis free body diagram. Okay, so kita lukis free body diagram. Wheel ni ada weight ke bawah dan dia ada apa nama dia, dia ada contact dengan ground, so ada normal force lah, NA. And then the force P tadi yang saya ingat kita boleh pecahkan kepada komponen teruslah. Dia ada P cos theta, P cos 30 degrees x axis dan P sin 30 degrees pada y axis. Okey. Lepas tu dia bergerak ke kanan. Okey, dia bergerak ke kanan diakibatkan oleh force 50 Newton yang di-apply tadi. So daripada sini kita dah pecahkan force P, kita ada weight, kita ada normal force. Yang mana satu yang ada work done? Nah, daripada 4 force yang ada ni, dia bergerak macam ni, yang mana satu force yang buat kerja, is doing work? Which one? Yang P tu. Cos 30. P cos 30, exactly. Yang lain ni duduk saja, tak buat kerja. Pasal apa? Pasal tak ada motion pun dalam atas bawah. Yang buat kerja hanya P cos 30. So NA, MG, P sin 30, no work done. Dia tak buat kerja apa-apa, no work done. So untuk kita calculate work done by this ialah UF, iaitu P cos 30 ni, F lah, tadi kita dah tengok formula dia, UF sama dengan F kali delta S. So F ni bergantung pada jenis lah, dalam kes ni F kita ialah P cos 30 sebab P sin 30 tak buat kerja. So, okay. Sekarang ni kita nak tahu delta S. Berapa distance ni? Berapa distance dia dah bergerak ni? Ni, delta S. Dia tak ada bagi dalam soalan distance berapa meter. Macam mana kita nak calculate? Ada siapa-siapa ada idea tak? Macam mana kita nak tahu berapa meter? Yang 10 revolution tu Daripada 10 revolution, macam mana kita boleh tahu? Okey, saya bagi gambaran pada you. Satu revolution bermakna dia akan jejak lantai tu pusing semua ni sampai patah balik sini balik. Satu revolution. Betul tak? So berapa ukur lilit wheel ni? Satu ukur lilit tu satu revolution. So 10 revolution sama dengan 10 kali ukur lilit tu lah. Macam mana nak calculate ukur lilit? Ingat lagi tak? So yang satu revolution tu yang 2 pi tu ke? Satu revolution 2 pi. Betul lah. Satu revolution 2 pi. Tapi sekarang ni kita nak tahu ukur lilit dia. Ukur lilit dia sama dengan 2 pi kali R lah. 2 pi R. Ingat tak? Kalau ada circle, kita nak tahu berapa circumference dia panggil. Ukur lilit tu bahasa Melayu, English dia circumference. So satu revolution sama dengan satu circumference of wheel. So sama dengan 2 pi kali R. So 2 kali R, R kita 0.4 dekat sini R. 2 kali 0.4, 0.8 pi. Pi tu saya saja malas calculate, saya biar je 0.8 pi. You boleh tulis dalam calculator, dia akan bagi value lah. So untuk 10 revolution, kita kali dengan 10 dia jadi 8 pi. So 8 pi inilah kita masukkan dalam delta S dekat sini. 8 pi ni masuk dalam delta S. So saya tak tulis jawapan habis so nanti saya tak tulis jawapan akhir. Mungkin saya terlupa kot. So you calculate baliklah. P cos 30 maksudnya 50 Newton ni, 50 cos 30 darab dengan 8 pi. So you akan dapat jawapan akhir dia. Okay, itu untuk UF. Ada apa-apa soalan? Sebelum saya tunjuk next punya slide. Next punya soalan. Okay, kalau tak ada kita tengok soalan next. Uniform 30 kg slender rod. Okay, bila you nampak je slender rod ni, terus kita tahu dia punya mass moment of inertia yang saya bagi tahu tadi, 1/12 1/12 ml square. 1/12 kali mass kali panjang rod
kuasa 2. Okay, 1/12 ml². Tapi itu kita tak guna untuk calculate work done lah. Kita guna itu untuk calculate kinetic energy tadi. Tapi dalam contoh ni saya nak tunjuk calculate work done saja. So dia nak tahu, okay, after rotated 4 revolution. Yang ni pula rotate 4 revolutions. Okay. So ni pun dalam kes ni sama. Dia punya titik O ni sedikit ke tepi, sebenarnya center point dia dekat sini. Center point G dia dekat sini. Okay, this is center point G. So total ni sebenarnya berapa? 1 meter tambah 2 meter, 3 meter. So sebenarnya 1.5 lah daripada titik tengah ni ke sini, ke kanan 1.5, ke kiri 1.5. So ini 1.5 meter. Alright. Okay. So sekarang ni kita lukis free body diagram untuk rod ni. So free body diagram ni ini saya tak pasti siapa yang bertanya pasal moment tadi. Ini contoh ada moment. Nampak dia ada bagi yang color biru ni 20 Newton meter moment. Maksudnya ada satu moment bertindak pada rod ni. Selain daripada force, ada force yang bertindak, ada juga moment yang bertindak. So ada force P1 iaitu 30 Newton, ada force P2 20 Newton, dan of course ada weight mg. Lepas tu ada moment pula bertindak kepada rod ini. So sekarang ni kita nak tahu apa ni, total work done, berapa banyak work done oleh kesemua force ini. Okey. Sekarang ni saya nak tanya, daripada 4 force ni, P1, moment, weight dengan P2, yang mana buat kerja, yang mana tak buat kerja? P1 moment dengan P2 yang buat kerja. Moment dengan P2 sahaja buat kerja, okey? Yang lain? Okey, yang ni pun penting ayat ni. The force remain perpendicular to the rod. Maksud dia, tak apa, nanti saya tunjukkan. Sebelum tu kita tengok yang 4 revolution. 4 revolution ni sama macam tadilah. Satu revolution ni ialah 2 pi. Okey, satu revolution 2 pi, maknanya 4 revolution ialah 8 pi radian. Okey. So kita tahu delta theta ni, delta theta 8 pi rad. So daripada sini kita terus boleh calculate work done by moment. Yang ni yang saya, mana work done by moment tadi? Kat sini. Nampak tak? work done by moment ni, ini moment, ini berapa value moment yang diberi dalam soalan. Yang ini ialah berapa kali pusingan, berapa angle. So dalam contoh tadi angle kita ialah 4 kali pusingan. Satu pusingan 360 darjah. 4 kali 360 darjah. 360 darjah tu convert kepada radian sama dengan 2 pi. So 4 kali 2 pi. That's why kita dapat 8 pi rad. So 8 pi rad ni lah kita masuk kepada delta theta. Delta theta ni ialah 8 pi. Unit dia radian. So kita kali dengan moment yang diberi lah. Moment yang diberi ialah kat mana sini ni? 20 Newton meter. This is the moment 20 Newton meter. So 20 darab 8 darab dengan pi. So you dapat 502.65 joule. Okay. Boleh faham ke yang tadi, yang bertanya tadi? Saya tak pasti siapa sebab saya tak nampak nama. Boleh faham. Boleh okay. So itu cara yang pertama, itu work done yang pertama. So kita dah selesai calculate work yang pertama, iaitu work done by moment. Okay, sekarang ni kita nak tahu moment ni settle lah, definitely moment menjalankan kerja. Okay, kita nak tahu sekarang ni P1 mg dengan P2. Okay, saya nak tanya mg dulu. Mg ni buat kerja tak? Mg buat kerja ke tak? Buat. Buat kerja. Ada. Mg ada buat kerja. Are you sure? Saya tak ada pula contoh rod, saya nak buat contoh. Okey, katakan, you boleh nampak saya punya ni? Boleh nampak tak? Boleh. Nampak. Nampak kan? Okey. So kalau dia pusing, dia katakan dia pusing macam ni kan. Dia pusing 1,
Satu macam mana? Satu, sini satu. And then pusing lagi. 2 pusingan. Lepas tu 3 pusingan. Lepas tu 4 pusingan. Dia berakhir dekat sini. Okay, so dia bermula dekat sini, G dekat sini. Dia pusing-pusing, dia berakhir dekat tempat yang sama. So ada tak perubahan G? Delta Y tadi ada tak? Tak ada kan? Boleh faham tak apa yang saya tunjuk ni? Ya, sir. Dia bermula dekat sini. Titik G ni, katakan G ni dekat sini ya. Kalau you imagine G ada dekat sini. Lepas tu dia pusing, 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan, 4 pusingan. Dia berhenti dekat sini. Titik G tetap ada dekat sini, tempat yang sama. So, mg ataupun weight tu sebenarnya tidak melakukan kerja. No work done by weight sebab tak ada delta Y. Dia pusing-pusing, dia berakhir tempat yang sama. Unless dia kata dia pusing, katalah 60 darjah pusing. So daripada sini dia pusing 60 darjah, kat sini ada sebab G dah turun. Dia berhenti kat sini, ada work done by weight. Kalau dia pusing penuh complete cycle sampai sini balik, tak ada work done lah by weight. Boleh faham tak? Boleh, sir. Boleh faham? Boleh ya? Okay. So no work done by weight. Okay, sekarang kita work done by weight ni saya pangkah no work done by weight. Moment ada, kita dah calculate dekat sini. Sekarang ni nak tengok P1 dengan P2. Apa maksud forces remain perpendicular to the rod? Okay, maksud dia ini saya lukiskan bila pusingan ni saya lukiskan dia punya trajectory dia ataupun path dia. Ini untuk P1, yang ini untuk P2. So bila pusing, you nampak tak? Arah P1 ni dia kekal 90 darjah. Ini maksud perpendicular, kekal 90 darjah dengan rod. So bila dia kekal, dia sebenarnya macam yang contoh yang awal tadi yang ini. Bila dia kekal, walaupun dia nampak arah dia berubah-ubah, tapi sebenarnya dia menjalankan kerja lah sebab dia bergerak mengikut mengikut dia punya trajectory tu. So sebenarnya P1 dan P2 ni kedua-duanya melakukan kerja. So kita kena calculate kita kena calculate work done by P1 dan P2. Okay. Cuma soalan saya saya erase dulu. Okay. Macam mana nak calculate distance? Distance yang travel by P1 dengan P2 ni. Sebab work done by force kita kena kali dengan distance, delta S. Distance dia apa? Siapa boleh bagi tahu saya distance dia apa? Distance untuk P1 dulu. Distance untuk P1 apa? Okay. Distance untuk P1 ni ialah bulatan ni lah. Sebab bulatan ni P1 tu bergerak sepanjang bulatan tu. Lepas tu dia patah balik. Lepas tu dia bergerak, dia pusing lagi sampai 4 kali. So kita kena calculate berapa circumference ataupun ukur lilit bulatan ni, bulatan P1 yang kecil ni. Lepas tu kita kena kali dengan 4. Macam mana kita nak calculate ukur lilit ni? Macam tadilah, 2 pi kali R, 2 pi R. R dia ialah, berapa R dia? P1. R kepada, R dia ialah distance daripada P1 ke titik O. Ni R dia. So 0.5. So 0.5 kali dengan 2 pi. Okay. Ni delta S1 ni ialah ataupun kita boleh kali terus dengan ni. Kita boleh kali terus dengan pusingan penuh, 4 pusingan tadi sebab kita dah kira 8 pi ni. So kita kali 0.5 kali 8 pi dapat 4 pi ataupun kita boleh kira 2 pi kali 0.5 kali dengan 4. So, samalah jawapan dia akan dapat yang sama, 4 pi. So 4 pi inilah kita kali dengan P1. P1 ialah 30 Newton ni kali dengan 4 pi dapat 377 Joule. Okey. Untuk P2 pun yang sama. P2 sekarang kita kena kita kena calculate ni yang besar ni pula. Okey, circumference bulatan yang besar kat luar ni. Sebab ini ialah bulatan yang P2 lalu. P2 pusing. Okey.
So ialah P2 kali delta S2. Delta S2 sama dengan 1.5. Okay, P2 dekat sini. So P2 punya distance ke O ni ialah daripada sini, iaitu 1.5 meter. Okay, 1.5 darab dengan 8 pi yang kita dah kira kat sini lah. Total apa, theta, dia punya pusingan, total theta, angle dia. So dapat 12 pi kali dengan P2 20 dapat 754 joule. Inilah work done. So nanti bila dia nak calculate total work done, berapa work done semua sekali, kita campur je lah. UM 502 campur UP1 377 campur UP2 754. So campur semua tiga ni, dapatlah total work done. Alright. Ada apa-apa soalan? Do you have any question? Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, mari kita tengok yang example yang terakhir daripada saya, last example. Yang ini saya nak tunjukkan, ini roll without slipping ni lah. Roll without slipping, so kita tahu titik bawah ni ialah IC. Okay, 20 kg wheel. Okay, kita tengok wheel ni pun bentuk yang bukan normal punya, non-homogeneous. So dia terus bagi radius of gyration. Okay, KO 300 mm. Okay, remember, bila bagi dalam milimeter, bila dalam calculation kita kena convert kepada SI unit, convert kepada meter. So 300 mm kena bahagi dengan 1000. Barulah dapat dalam unit meter iaitu 0.3. When it is subjected to a couple moment, ada lagi couple moment ni, 500 Newton meter. It rolls without slipping. Bila roll without slipping, kita dah tahu dah titik yang dia contact ni dengan ground ni ialah IC. Okay. So bila kita nak calculate kinetic energy nanti baru kita guna IC ni lah. Untuk sekarang tak perlu lagi. Determine the angular velocity. Okay, ni tak apa. Travel 20 meter. Ni dia bagi travel berapa jauh. Dia tak bagi dalam bentuk revolution, berapa pusingan. Dia bagi terus berapa jarak. Okay, dia bagi jarak. Okay, so kita lukis free body diagram. Ada 3 force yang bertindak. Weight bertindak ke bawah. Pada titik contact ada normal force. Dan ada moment lah, couple moment yang bertindak. Okay, so dia bergerak ke kanan sejauh 20 meter. Okay, so daripada ini, force mana yang buat kerja? Force mana? Force mana yang buat kerja? Tak tahu. Moment lah yang buat kerja. MG dengan NA ni memang tak buat kerja lah sebab tak ada motion ke atas. Tapi moment tu sebab dia ada rotation kan. Dia ada rotation berlaku. So moment tu buat kerja. So kita kena calculate moment lah sekarang ni. Kita kena calculate UM. Work done by moment. Tapi dia bagi distance pula. Kita nak tahu delta theta berapa. So macam mana dari distance kita nak calculate delta theta. Macam mana dari distance yang diberi kita nak calculate delta theta, iaitu berapa angle. Okay, so kita ada formula di sini, S sama dengan R kali theta. Okay, S sama dengan R theta. Ini formula yang you dah belajar dalam matematik dulu untuk kita calculate kalau ada sektor kalau tak silap saya nama dia. Dia macam ni. Dia macam ni. Kalau ini ialah S yang belakang ni. Okay, ini ialah R. Ini ialah theta. Angle ni theta. So ini kita dah belajar. Hubungan dia ditulis dalam bentuk macam ni. S sama dengan R theta. So S kita diberi 20. R ialah 0.4. Theta kita tak tahu. So daripada sini kita boleh dapatlah theta sama dengan 50 radian. Okay, 50 rad. Okay, so bila kita dapat theta 50 rad, kita terus boleh calculate work done by moment UM sama dengan moment kali delta theta. Moment dia bagi 50 Newton meter ni, moment kali dengan 50 radian sama dengan 2500 joule. Okay, so itu sahajalah work done untuk case ini disebabkan MG ni tak ada work done, NA pun tak ada work done. Okay, so setakat itu sahaja yang saya nak tunjuk contoh pada hari ini. So hari ini basically kita dah cover kinetic energy. Ada 2 formula, satu translational, satu rotational. Okay, 1/2 mv square untuk translational,
1/2 Ig omega square untuk rotational, and then we have covered work done. Ada beberapa case work done by a force UF, F kali distance, work done by weight, negative weight kali distance, berapa jarak, berapa dia jatuh. Okay, ada work done by spring, kita belum tunjuk contoh lagi, later saya akan tunjuk contoh work done by spring. Dan akhir sekali kita ada work done by moment ataupun couple moment, UM sama dengan M kali delta theta. Ini dia sama ada delta theta ataupun theta 2 tolak theta 1 lah. So base, yang paling mudah kita tulis moment darab delta theta. Berapa perubahan angle, perubahan theta dalam radian. Okey. So setakat itu sahaja kelas kita. Ada apa-apa soalan sebelum kita berakhir? Do you have any question? Tak ada sih. Tak ada, sir. Tak ada, Okay. sir. Alright, good. So kalau tak ada soalan, I will see you again next week. Tapi unfortunately Selasa saya tak boleh buat kelas because saya cuti pada hari Selasa. Saya ada hal family. So saya akan jumpa you balik hari Khamis minggu depan lah. Okay. Selasa kita tak ada kelas. Hari Khamis saya akan jumpa you balik secara online through saya tengok dulu macam mana recording team punya recording ni, how is the quality apa semua. Kalau okey kita akan teruskan guna Microsoft Team lah. Okay, and then I will upload the video yang saya record ni dalam YouTube. I will upload in Kalam. Saya akan share juga dalam WhatsApp group, and also I will upload the slides that I have presented today. So you go back and try to do again kinetic energy and also work done punya tutorial tadi. So make sure you faham, sebab in the next class kita akan masuk kepada principle of work and energy yang akan combine kinetic energy dan juga work done untuk kita calculate angular velocity dan sebagainya, seperti contoh yang kita tengok tadi lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya ucapkan terima kasih. Thank you for joining the class today, and I will see you again Thursday next week. Okay? Attendance, sir? Alright. Okay, so that's all for today. Yeah. So sir, the class on Tuesday is no and just only on Thursday or what? Yeah, Tuesday next week there will be no class. Oh, okay, sir. Okay, no class on Tuesday. I will see you Thursday. Okay, sir. Thank you. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp. Anything nanti saya akan update dalam WhatsApp group lah. Attendance, sir? Attendance tak apa. Saya record daripada team ni, siapa yang masuk. Okay. Okay, alright. Okay. So that's all for today. Thank you everyone. I will see you again next week. Okay, assalamualaikum and have a good day. Thank you, sir.